Apa khabar semua? Harap semua sihat dan ceria selalu. Hari ini kita akan belajar bab 4 operasi set, bahagian pertama persilangan set bagi matematik KSSM tingkatan 4. Dalam bahagian pertama operasi set, cikgu akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang apa yang dikatakan persilangan set. Secara lebih jelas, kita akan belajar yang pertama tentang bagaimana untuk menentukan dan menghuraikan persilangan set menggunakan pelbagai perwakilan. Yang kedua, menentukan pelengkap bagi persilangan set. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang melibatkan persilangan set. Sebelum kita belajar dengan lebih lanjut, mari kita buat ulang kaji terlebih dahulu tentang asas set. Asas set yang pertama ialah simbol set semester. Okey, simbol set semester begini. Okey, kita tulis. Okey, ini bermaksud set yang menjadi bahan perbincangan. Yang kedua, set kosong ditulis kosong palang ataupun satu lagi simbol dua kurungan di dalamnya tiada unsur. Ini dikatakan sebagai set kosong. Untuk set sama, dua set dikatakan set sama apabila kedua-dua unsur di dalam set tersebut mempunyai unsur yang sama. Seterusnya, set pelengkap. Sebagai contoh, di sini set P. Pelengkap bagi set P bermaksud di luar P. Selain daripada P, ditandakan sebagai P tanda. Jadi, apabila kita wakilkan pada gambar rajah Venn, ia berada di luar daripada P. Okay, seterusnya, subset. Subset simbolnya seolah-olah seperti C. Sebagai contoh di sini, apabila semua unsur dalam R ada dalam Q, kita katakan sebagai R subset kepada Q. Mari kita lihat contoh mudah berkaitan dengan set semester. Okey, di sini ialah diberi set semesternya daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katakan satu peristiwa dinamakan sebagai peristiwa P. P sebagai contoh peristiwa mendapat nombor ganjil. Nombor ganjil di sini ialah 1, 3 dan 5. 1, 3 dan 5. Jadi di sini kita katakan 1 ialah unsur bagi P. Kalau contoh yang lain, kalau kita letakkan 2 bukan unsur bagi P. Manakala jika kita menggunakan simbol subset, set 1 merupakan subset kepada P. Okay, jika kita ambil 1 dan 6 sebagai contoh, oleh kerana 6 bukan unsur bagi P, 1, 6 bukanlah subset kepada P. Seterusnya, untuk melihat apakah pelengkap bagi P, ini bermaksud unsur yang ada dalam set semester selain daripada P. Jadi dalam kes ini, 2, 4 dan 6. 2, 4 dan 6. Okay, kita boleh wakilkan situasi ini menggunakan gambar rajah Venn. Okay, gambar rajah Venn kita boleh menggunakan simbol sama ada segi 4, segi 3 ataupun bulatan. Sebagai contoh, cikgu gunakan segi 4. Okay, di sini kita letakkan simbol set semester. Okay, di dalamnya unsur P ditandakan sebagai P. Untuk menyenaraikan unsur bagi P, letakkan simbol titik. Setiap unsur letakkan simbol titik, jadi titik 1, titik 3, titik 5. Pelengkap bagi P bermaksud mana-mana bahagian di luar daripada P. Kita letakkan titik 2, titik 4 dan titik 6. Jadi untuk menggambarkan bahagian P sebenarnya, ini ialah bahagian P. Okay, lebih jelas di sini cikgu tulis sebagai contoh, ini ialah lorekkan gambar rajah Venn bagi P. Untuk pelengkap bagi P bermaksud di luar daripada P, iaitu kawasan ini. Okay, seperti yang dilorekkan di sini, ini ialah gambar rajah Venn melibatkan pelengkap bagi P. Kita fokuskan kepada apa yang ingin dipelajari pada hari ini,
iaitu berkenaan dengan persilangan set. Simbol bagi persilangan set ialah simbol seolah-olah N. Okay. Simbol ini umpama emoji sedih. Sedih seumpamanya bermaksud kita paksa berkongsi yang sama. Okay, sebenarnya persilangan set ini juga merupakan unsur sepunya bagi kedua-dua set. Sebagai contoh, set P, set Q, kawasan yang bertindan ini dikatakan sebagai P persilangan Q, di mana di kawasan ini merupakan unsur sepunya bagi P dan Q. Begitu juga yang melibatkan tiga jenis set. Sebagai contoh, set P, Q dan R. Kawasan yang bertindan ketiga-tiga ini merupakan persilangan bagi ketiga-tiga set P, Q dan R. Bagi situasi yang melibatkan subset, sebagai contoh di sini A subset kepada B. Dalam kes ini, A persilangan B merupakan semua unsur dalam A. Kes yang melibatkan dua set yang tidak mempunyai set sepunya, kita tulis sebagai set kosong. Gambar rajah Venn boleh diwakilkan dengan dua kawasan set, dua rajah set yang tiada persilangan. Tiada persilangan jadi bermaksud tiada kawasan berlorek untuk persilangan set. Kita lihat contoh pertama. Diberi set semester ialah X. X merupakan integer di mana nilai X ialah di antara 1 dan 10. Kemudian diberi peristiwa bagi P di mana P ialah peristiwa mendapat nombor ganjil. Seterusnya, set Q ialah peristiwa di mana mendapat nombor perdana. Yang ketiga, peristiwa R iaitu R ialah gandaan bagi 3. Jadi apabila diminta untuk menyenaraikan semua unsur bagi persilangan set yang diingini, terlebih dahulu kita senaraikan dahulu semua unsur yang terlibat. Set semester di sini integer di antara 1 dan 10. Bermaksud oleh kerana di sini ada simbol sama, di sini juga simbol sama, 1 dan 10 termasuk. Jadi 1, 2 sampailah 10. Untuk set P kita senaraikan nombor ganjil di sini 1, selang-seli 3, 5, 7 dan 9. Manakala Q unsurnya ialah nombor perdana di antara 1 dan 10 ialah nombor yang hanya boleh dibahagi dengan dirinya sendiri. Iaitu nombor terbaik ialah 2, 3, 5 dan 7. 9 bukan nombor perdana ya. Sebab 9 boleh dibahagikan dengan 3. Seterusnya unsur bagi set R. R ialah gandaan 3. Gandaan 3 dalam set semesta ini bermula dengan 3. 3 tambah 3, 6 dan seterusnya 9. Kemudian barulah kita cari apakah unsur bagi P persilangan Q. P persilangan Q. P tadi 1, 3, 5, 7, 9. Q 2, 3, 5, 7. P persilangan Q bermaksud yang sepunya. Sepunya di sini ialah 3, kemudian 5 dan 7. Jadi kita senaraikan unsur bagi P persilangan Q tadi 3, 5, 7. Begitu juga dengan yang kedua, P persilangan R. P tadi kita telah senaraikan dan R juga kita telah senaraikan. Jadi kita lihat yang sepunya di sini ialah 3 dan juga 9. Jadi P persilangan R ialah unsurnya 3 dan 9. Q dan R juga sama. Yang sepunya di sini ialah 3. Jadi Q persilangan R ialah 3. Yang keempat, P persilangan Q persilangan R. Ketiga-tiga ini kita telah senaraikan. Kita lihat yang sepunya bagi ketiga-tiga di sini cuma hanya 3. Jadi P persilangan Q persilangan R ialah 3 sahaja. Seterusnya untuk soalan P, nyatakan bilangan unsur bagi set yang berikut. Daripada A tadi, P persilangan Q diberi. Di sini bermaksud bilangan unsur bagi P persilangan Q. Di sini ada 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3. Jadi bilangan unsurnya ialah 3. Bilangan unsur bagi P persilangan R.
P persaingan R tadi unsurnya ialah 3 dan 9. Bilangan unsurnya ada 1 dan 2. Untuk yang ketiga, Q persaingan R tadi unsurnya ialah 3. Bilangan unsurnya cuma 1. Yang keempat, P persilangan Q persaingan R tadi unsurnya ialah 3. Jadi bilangan unsurnya cuma 1. Sekarang kita lihat pula contoh yang melibatkan pelengkap bagi persilangan set. Pelengkap bagi persilangan set ditulis A persilangan B kurungan tanda koma di atas begini. Contoh, diberi set semesta X ialah integer di antara 1 dan 8. Bermaksud, senarai bagi unsur bagi set semesta ialah 1, 2, 3 hinggalah 8. Set A diberi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Set B 2, 4, 6. Manakala set C 1, 2, 3, 4. Senaraikan unsur dan nyatakan bilang unsur bagi set yang berikut. A persilangan B pelengkap. Okey, sebelum kita cari, kita senaraikan A persilangan B pelengkap, kita perlu terlebih dahulu mencari A persilangan B. A persilangan B maksudnya unsur sepunya bagi set A dan set B. Sepunya di sini dalam A ada 2, dalam B ada 2 juga, dalam A ada 4, dalam B juga ada 4, dalam A ada 6, dalam B juga 6. Jadi A persilangan B ialah 2, 4 dan 6. Pelengkap bagi A persilangan B iaitu selain daripada 2, 4 dan 6, ia ialah 1, 3, 5, 7, 8. Jadi bilangannya, bilang unsur bagi pelengkap A persilangan B ialah 5. A persilangan C sepunya dalam A dan C ialah A dan C yang sepunya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pelengkapnya selain daripada 1, 2, 3, 4 dalam set semestanya ialah 5, 6, 7, 8 dan bilangannya ada 4. Manakala A persilangan B persilangan C bermaksud dalam set A, B dan C apakah set sepunya, apakah unsur sepunya? Sepunya di sini. Okey, 2. Okey, dalam ketiga-tiga ni juga ada yang sepunya iaitu 4. Jadi A persilangan B persilangan C ialah 2, 4. Pelengkapnya selain pada 2 dan 4, 1, 3, 5, 6, 7, 8 dan bilangannya ada 6. Sekarang kita lihat gambar rajah Venn yang menggambarkan persilangan dan pelengkap bagi persilangan. P persilangan Q bermaksud ini kawasannya sepunya. Okay, kawasan P persilangan Q ialah di sini. Pelengkap bermaksud selain daripadanya iaitu di luar daripada persilangan P dan Q. Okay, semua yang di luar persilangan tetapi dalam lingkungan set semesta. Untuk P persilangan Q, di sini kita lihat Q, semua unsur dalam Q ada dalam P. Jadi P persilangan Q bermaksud semua unsur yang ada dalam Q. Kita katakan juga P persilangan Q merupakan subset kepada P. Okey, tadi Q juga subset kepada P. Okay, untuk melihat pelengkap bagi P persilangan Q dalam kes gambar rajah Venn sebegini bermaksud di luar daripadanya. Okey, kita lorotkan di luar daripada Q. Seterusnya, untuk melibatkan 3 set P persilangan Q persilangan R. P persilangan R ialah kawasan di sini. Pelengkap baginya adalah selain daripada kawasan P persilangan R iaitu begini. Untuk melibatkan 3 set P persilangan Q persilangan R, persilangan bagi ketiga-tiga set ialah kawasan yang kena bagi ketiga-tiga ini iaitu di tengah-tengah dan pelengkap baginya ialah selain daripada kawasan tengah tadi. Latihan persilangan set dan pelengkap bagi persilangan set. Cikgu ambil soalan ini daripada buku teks Matematik ASSM tingkatan 4. Okay, boleh lihat pada muka surat 100. Okay, soalannya, gambar rajah Venn menunjukkan set G, set H dan set I dan set semesta. Senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Yang pertama,
G persilangan hash pelengkap. Okey, pelengkap bagi persilangan G dan hash. Kita lihat dahulu di manakah kawasan G persilangan hash. G persilangan hash ialah kawasan di sini. Jadi pelengkapnya bermaksud di luar daripada kawasan ini. Unsur yang terlibat ialah 11, 12, 14, 16, 17 dan 18. Soalan B pula. Okay, kita padam balik yang tadi, kawasan terlibat. Okay, untuk soalan B, G, pelengkap bagi G persilangan I. Pelengkap bagi G persilangan I, kita lorekkan dahulu kawasan bagi G persilangan I. G persilangan I, kawasannya persilangan ialah di kawasan I. Jadi pelengkapnya bermaksud di luar daripada kawasan ini. Bermaksud unsurnya ialah 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18. C. Pelengkap bagi hash persilangan I. Hash persilangan I. Okay, padamkan dahulu. Okay, kawasan bagi hash persilangan I. Hash persilangan I. Okay, ini ialah kawasan persilangannya. Pelengkapnya bermaksud di luar daripada persilangan tersebut, iaitu unsurnya 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18. Seterusnya, soalan D. Pelengkap bagi G persilangan hash persilangan I. Okay, kawasannya ialah dia juga kawasan yang sama. Okay, di sini ya, G persilangan hash persilangan I. Okay, yang kena pada ketiga-tiganya ialah di tengah-tengah ini. Jadi pelengkapnya ialah yang selain daripadanya, okay, jawapan yang sama seperti C. Iaitu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18. Sebelum cikgu teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah bagi yang belum, supaya channel ini lebih berkembang. Okay, soalan 3, lorekkan kawasan yang mewakili pelengkap bagi persilangan set yang diberikan. P persilangan Q, okay, kawasannya ialah di sini. Okay, jika diminta lorekkan pelengkap bagi P persilangan Q, bermaksud di luar daripada kawasan ini. Jadi kita padamkan kawasan P persilangan Q, kita lorekkan di luar daripadanya. Okay, di luar daripada P persilangan Q. Kita lorekkan biar seragam. Okay, seragam, jangan kena kawasan P persilangan Q. Jadi inilah jawapan bagi kawasan pelengkap bagi P persilangan Q. Soalan B. Pelengkap bagi P persilangan R. P persilangan R bermaksud kawasan di sini. Kawasan di sini. Okay, jadi pelengkapnya ialah di luar daripada sini. Okay, kita lorekkan di luar daripada P persilangan R. Okay, di luar P persilangan R. Okay, biarkan saja kawasan P persilangan R tanpa lorekkan. Jadi seterusnya C. P persilangan Q persilangan R pelengkap. Kawasan bagi P persilangan Q persilangan R yang di tengah-tengah ini, pelengkapnya ialah di luar daripada kawasan tengah. Okay, maksudnya di luarnya kita lorekkan. Jangan kena kawasan tengah. Okay, lorekkan semua sekali di luar daripada persilangan ketiga-tiga P, Q dan R. Jadi inilah jawapannya. Seterusnya, soalan nombor 4, muka surat 100. Gambar Venn menunjukkan set L, M, N dan set semesta. Set semesta ialah A, B, C, D, E, F, G. Okay, semua ada dalam ini ya, set semestanya. Jadi senaraikan semua unsur set yang berikut. N, pelengkap bagi M persilangan L. M persilangan L
M persilangan L ialah di kawasan di sini. Jadi pelengkapnya ialah selain daripada sini, kita senaraikan unsurnya A, B, C, D, E tak termasuk, F dan G. Untuk soalan B, pelengkap bagi N persilangan L. N persilangan L, kawasannya ialah N persilangan L. N persilangan L, kawasannya persilangan ialah di sini. Jadi pelengkapnya selain daripada kawasan ini, unsur yang terlibat ialah A, B, C, D dan G. Okay, seterusnya soalan C, pelengkap bagi N persilangan L. N persilangan L, kawasan yang terlibat ialah N persilangan, bukan L, N persilangan N. Kawasan yang terlibat ialah di sini. Jadi pelengkapnya ialah di luar daripada kawasan ini. Bermaksud unsurnya ialah A, B, D, F dan G. Seterusnya D, pelengkap bagi persilangan L, M dan N. Okay, kawasan bagi persilangan ketiga-tiga set ini ialah pada kawasan di sini. Pelengkap bermaksud di luar daripadanya. Unsur yang terlibat ialah A, B, C, D, F dan G. Soalan penyelesaian masalah. Rujuk buku tab muka surat 105. Sebuah kelab badminton mengadakan pertandingan badminton antara kelab. Sebanyak 38 orang ahli terlibat dalam acara ini. Ini bermaksud bilangan set semestinya ialah 38. 20 orang ahli bermain acara beregu, 26 orang ahli bermain secara perseorangan. Jadi untuk memudahkan, beregu ni kita namakan sebagai P, perseorangan kita namakan sebagai Q. Jadi bilangan P di sini ialah 20, manakala bilangan Q ialah 26. Oleh kerana hasil tambah beregu dan perseorangannya 20 tambah 26 bersama dengan 46, bermaksud ada yang bermain kedua-dua acara tersebut. Jadi kita boleh wakilkan pada gambar raja band. Okay, set P, set Q. P, Q, okay, set semesta. Yang bermain kedua-duanya di sini kita tidak tahu berapa bilangannya. Kita boleh wakilkan dengan pemboleh ubah X. Jadi untuk yang P tadi ada 20. Yang bermain acara P iaitu beregu sahaja di kawasan ini. Keseluruhannya 20. Yang bermain beregu sahaja kita perlu tolakkan dengan X. Okay, bagi Q bermaksud yang bermain perseorangan bilangannya 26. Yang bermain perseorangan sahaja kita perlu tolakkan dengan X. Okay, 26 tolak X. Okay, kawasan ini bermaksud dia hanya bermain perseorangan sahaja, bukan kedua-duanya. Oleh kerana jumlah ahlinya 38, bermaksud ketiga-tiga bahagian ini jumlahnya 38. Kita buat hubungan 20 tolak X tambah X tambah 26 tolak X mesti bersamaan dengan 38. Okay, kita selesaikan. Yang ini jadi sifar. 20 tambah 46, 20 tambah 26, 46. Tolakkan dengan X, bersamaan 38. Okay, X dipindahkan. 38 juga dipindahkan. Jadi X di sini 46 tolakkan dengan 38 bersamaan dengan 8. Jadi bermaksud yang bermain kedua-dua acara iaitu di kawasan tengah ini bilangannya ialah 8 orang. Selesai bahagian pertama untuk bab 4 operasi set. Kita akan jumpa lagi pada bahagian kedua. Harap murid semua dapat doakan semoga Allah mudahkan urusan cikgu. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe sebagai tanda sokongan. Sekian, terima kasih.